Okey, kita mulakan ulang kaji kita pada pagi ini, iaitu kita masuk tajuk jadual berkala unsur. Okey. Dalam tajuk jadual berkala unsur ni, apa yang perlu awak ingat adalah kedudukan unsur daripada hidrogen sampai kepada kalsium iaitu 20. Daripada nombor proton P dia sama dengan 1 hingga P dia sama dengan 20. Jadi kalau daripada jadual berkala unsur ni awak boleh tulis lah. Maknanya hidrogen duduk sini, helium duduk sini. Okey, lepas tu kita ada lithium. Okey, lithium, beryllium tak? Okey, sorry ni. Okey, boron, karbon. Sorry ni. Okey. Okey ni. Lepas tu kita boleh tulis kat sini kita ada lithium, natrium, kita ada kalsium. Natrium, kalium, Mg kat sini, Mg, sorry. Mg. Mg. Aluminium. Okey, klorin, argon. Lepas tu kita ada kalium, kita ada kalsium. Okey, ni 20 unsur iaitu daripada hidrogen ke kalsium. Kita boleh tulis lah. Maknanya hidrogen, helium, lithium, beryllium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorine, okey, neon, natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, argon, kalium, kalsium. Okey, yang pertama. Yang kedua, awak perlu tahu di mana unsur-unsur ini disusun mengikut tertib pertambahan nombor proton. Iaitu nombor proton hidrogen 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Susunan dia macam tu. Okey, bila dia susun, siapa yang memulakan penyusunan ini? Ni boleh refer kepada sejarah, iaitu penyusunan ini dimulakan dengan Henry Moseley. Okey, Henry Moseley. Henry Moseley ni dia susun mengikut tertib pertambahan nombor proton. Okey, Dmitri Mendeleev pula dia susun mengikut pertambahan jisim atom. Okey. Jadi di sini kita dapati inilah susunan elektron mengikut pertambahan nombor proton. Okey, untuk jadual berkala unsur ini awak belajar berkenaan dengan yang pertama unsur kumpulan 1. Yang kedua unsur kumpulan 18. Unsur kumpulan 17. Okey, unsur kala 3. Dan juga dekat tengah ni unsur peralihan. Okey, ni yang kita akan belajar. Iaitu kita akan belajar kumpulan 1, 18, 17, skala 3 dan juga unsur peralihan. Okey. Yang kedua, apa yang kita perlu tahu daripada daripada jadual berkala unsur pula, iaitu dari segi macam mana kalau kita nak menulis susunan elektron. Okey, kalau kita ambil hidrogen. Hidrogen ni sebenarnya dia ini adalah bukan logam. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok jadual berkala unsur dia tidak duduk dekat ni. Dia macam gap sikit ni. Tetapi elektrovalen dia satu lah. Kita start unsur kumpulan 1 ni adalah kita refer kepada logam alkali. Kumpulan 1 iaitu start dengan lithium, natrium, kalium. Dan kalau kita tengok kumpulan ni, kalau kita tengok lithium, susunan elektron dia 2.1. Natrium 2.8.1. Kalium 2.8.8.1. Apa yang cikgu nak bagi tahu kat awak kat sini adalah untuk awak tahu bahawasanya kalau kumpulan itu kumpulan 1, elektrovalennya 1. Okey. Kalau cikgu ambil, katakanlah cikgu ambil gambar dah cikgu ambil kumpulan kumpulan 13 ni kan. Okey. 2.3 susunan elektron. Yang ni 283. Okey. Yang ni pula beryllium ni 2.2.
Yang ni 2.8.2. Kalsium 2.8.8.2. Ni. Jadi daripada sini kita tengok dari segi apa dia? Kita tengok dari segi elektrovalen. Kalau kumpulan 2, elektrovalennya 2. Kalau elektrovalen dia 1, kumpulan 1. Kalau elektrovalen dia 3, ini kita kena tambah 10. Kumpulan 13. Apa 10? Sebab sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni, 10 ni duduk di unsur peralihan. Okey, tu secara ringkaslah apa yang Pulau tahu tentang jadual berkala unsur ini. Yang pertama, jadual berkala unsur ini disusun mengikut pertambahan nombor proton. Okey, tertib menaik. Okey, daripada kiri ke kanan sebanyak 1 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua perlu tahu di mana unsur kumpulan 1 elektrovalennya 1. Unsur kumpulan 2 elektrovalennya 2. Jadi elektrovalen dia 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kumpulannya kita kena tambah 10. Sebab dekat tengah ni kita ada 10 unsur peralihan. Okey, yang kita nak belajarnya kumpulan 1, 18, 17, okey, unsur peralihan dan juga unsur kala 3. Waktu kita belajar. Okey. So, bila benda tu secara ringkas kita dah tahu, maka kita pergi kepada soalan. Soalan dia kata, rajas 1 menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala unsur Q, R, U, W, X, Y dan juga Z tidak mewakili simbol sebenar unsur-unsur berkenaan. Okey, dekat sini hints dia bagi adalah tidak mewakili simbol sebenar unsur-unsur berkenaan. Dengan menggunakan huruf-huruf, ni arahan ni arahan ni. Arahan dikata dengan menggunakan huruf-huruf yang terdapat dalam jadual berkala unsur pada rajas 1. Jadi awak tak boleh guna hak lain lah. Okey, cikgu padam supaya awak tidak pening. Okey, cikgu padam. Okey, jadi walaupun katakanlah awak tahu X itu adalah X itu adalah aluminium. Sebab apa awak tahu X itu adalah aluminium? Sebab jadual berkala unsur diberi. Bila jadual berkala unsur diberi, awak tahulah X itu aluminium. Tetapi awak tak boleh nak tulis lah. Kalau jawab P ada untuk X, jadi awak tulis aluminium tak boleh lah. Sebab awak dikatakan tidak mengikut arahan. Jadi arahan kata apa dia? Dengan menggunakan huruf-huruf yang terdapat di dalam jadual berkala unsur pada rajas 1. Jawab soalan berikut. Okey, apa soalan dia? Apakah prinsip asas yang digunakan dalam penyusunan unsur-unsur dalam jadual berkala unsur? Apa prinsip asas kat sini? Apa prinsip asas yang digunakan untuk menyusun jadual berkala unsur? Ikut tertib penambahan nombor proton. Jadi dia punya asas adalah unsur disusun mengikut tertib pertambahan nombor proton ataupun pertambahan nombor proton. Pertambahan nombor proton. Okey. Ataupun tertib nombor proton yang menaik. Okey. Kalau dalam buku teks kita kata tertib nombor proton yang menaik. Cikgu rasa refer buku teks lah sebenarnya ni. Sebab takut nanti kita buat benda ni sama tapi kita elok. Okey, mengikut tertib nombor proton yang menaik. Proton yang menaik. Okey. Okey, tertib nombor proton yang menaik. Okey, so selesai. So kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, dia kata lengkapkan ayat berikut. Laju menegak dalam jadual berkala unsur dinamakan apa? Laju menegak apa dia? Laju menegak ni gini. Okey, laju menegak ni apa dia? Kumpulan. Kumpulan. Okey, baris mengufuk. Kala. Okey. Unsur yang manakah merupakan logam reaktif? Logam reaktif ini biasanya dia refer kepada unsur kumpulan 1.
Okey, so kita tengok mana unsur kumpulan 1 kat sini. Mana jawapan dia? Q. Q. Jadi jawapan dia kat sini adalah Q. Jangan lupa huruf besar tu. Unsur manakah digunakan untuk mengisi mentol elektrik? Mengisi mentol elektrik ini adalah salah satu daripada kegunaan unsur kumpulan 18. Tak. Unsur kumpulan 18. So kita pun tengok. Mana seunsur kumpulan 18 kat sini? Yang mana seunsur kumpulan 18? Z. Z. Okey, so jawapannya adalah Z. Okey. Seterusnya. Nyatakan unsur yang membentuk oksida amfotrik. Okey, oksida amfotrik ni satu saja dalam jadual berkala unsur. Kalau kita tahu unsurnya, unsur dia mesti duduk di kumpulan 13. Okey, oksida amfotrik ni dia refer kepada aluminium. Jadi sini kita pun tengok yang mana unsur kumpulan 13. Mana 13? Ni 13. 13. Jadi maknanya tadi kan kita ayat dah unsur kumpulan 1, 2, ni 13, ni 14, ni 15, ni 16, ni 17, ni 18. Jadi amfotrik adalah unsur di kumpulan 13. So 13 kita ambil lah. Kat situ adalah X. Okey. Kemudian dia kata susun mengikut tertib pertambahan saiz atom. Okey, pertambahan saiz atom. Jadi apa yang kita perlu ingat daripada jadual berkala unsur ini, turun ke bawah. Saiz bertambah. Kenapa bertambah? Kalau kita nak tanya kenapa bertambah, so kita boleh jawab. Kerana bilangan petala terisi elektron bertambah. Okey, itu. Lepas tu yang kedua yang perlu tahu adalah daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan, apa yang perlu tahu kat sini adalah saiz berkurang. Maknanya saiz kau kecil. Apa saiz kau kecil? Okey, kalau kita nak royak sebab kenapa saiz kecil, yang pertama kita nak royak pasal bilangan proton bertambah. Bila bilangan proton bertambah, tadi kan kita royak ada ni 1, ni 2, ni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nombor proton dia bertambah. Bila bertambah, maka kita tahu kan atom ni kalau kita buat, okey, ni nukleus. Nukleus ada P. P charge dia positif. Kat sini E. E charge dia negatif. E ni charge dia negatif. Jadi positif dengan negatif tu ada daya tarikan. Jadi bila P ni bertambah, maka daya tarikan nukleus terhadap elektron bertambah. Jadi bilangan proton bertambah, oleh itu daya tarikan nukleus terhadap elektron bertambah. Jadi bila daya tarikan nukleus terhadap elektron bertambah, maka elektron ditarik ke arah nukleus. That's why lah saiz akan jadi berkurang. Okey, jadi yang ketiga, saiz akan berkurang. Jadi ini hok kita tahu. Kita ngapa apa dia? Ngapa kita nak tahu? Okey, turun ke bawah, saiz dia bertambah. Kiri ke kanan, saiz dia berkurang. Kita kena tahu macam mana kita nak terangkan kenapa saiz bertambah daripada atas ke bawah. Okey, ataupun menuruni kumpulan. Okey, so kita kena tahu kenapa. Jadi jawapan dia kerana bilangan petala terisi elektron bertambah. Sama juga kalau kita nak kata saiz atom berkurang daripada kiri ke kanan merentasi kala. Kenapa? Okey, jadi kita kena tahu nak royak apa dia? Nak royak pasal bilangan proton ni bertambah. Okey, bilangan proton bertambah daripada kiri ke kanan. So, bila bertambah, maka daya tarikan nukleus terhadap elektron bertambah, jadi saiz akan berkurang. Jadi kat sini bila kita nak tengok saiz yang paling banyak, besar sekali. Maknanya kalau kita banding atas dengan bawah, saiz besar adalah duduk bawah. Saiz besar adalah hok bawah. Hok mana duduk bawah sekali? Saiz besar ni hok mana duduk bawah sekali? Jadi duduk bawah sekali adalah hok ni. Dia paling besar sekali. Okey. Lepas tu diikuti oleh kita tengok kala ketiga.
Kalau ketiga, kalau kita tengok hok besar sekali, XYZ, hok mana paling besar antara XYZ? Hok mana paling besar antara XYZ? X. X lebih besar tak? X lebih besar sebab kalau ke kanan saiz kau kecil. Jadi kalau kita nak buat urutan, U besar sekali. Lepas tu X. Lepas X, apa dia? Lepas X, Y. Tak. Lepas Y, Z. Lepas tu naik kala 2 pula. Kala 2 siapa besar sekali? Q. Q. Diikuti oleh R, kemudian W. Gitu. Ni kalau kita tengok tertib menurun. Kita ambil besar je sekali. Kalau dia kata tertib menaik, kalau dia kata menaik, tertib menaik, ambil kecil dulu. W, R, Q, Z, Y, X, U. Okey, itu menurun. Okey, so cuba kita tengok. Soalan dia kata, okey, susun mengikut pertambahan saiz atom. Pertambahan ni maknanya tertibnya adalah tertib menaik. Ambil kecil sekali. Jadi kita start dengan W, R, Q, Z, Y, X, U. Okey, W, R, Q, Z. Okey. W, R, Q, Z. Lepas tu, apa dia? Lepas tu, W, R, Q, Z. Jadi YX. Okey. YX. YX. Dia tak ada U kat situ. Jadi YX. Okey. Selesai. Boleh faham ke situ? Boleh faham ke nak tengok saiz tu besar kecil? Boleh. 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 Boleh Okey. Kemudian seterusnya. Dia kata tulis susunan elektron. Bila dia kata susunan elektron, yang pertama kena tengok ni. Dia suruh tulis susunan elektron bagi atom. Yang ni susunan elektron bagi ion. So dia kata atom art. Kita pun tengok atom art. Atom art. Jadi kita nak tahu susunan elektron, kita tengok dia duduk di kala berapa. Atom art ni duduk di kala 2. Kala 2. Maknanya atom art ni ada 2 petala terisi elektron. Petala pertama memang sah dia kena 2 je. Tak boleh lebih. Petala kedua ni berapa? Kita pun tengok R ini duduk di kumpulan mana. R ini duduk di kumpulan 14. Maknanya elektrovalen dia 4. Jadi susunan elektron dia adalah 2.4 ataupun 2,4. Kalau tak faham tanya ni. Jadi 2, dia pun susunan elektron dia 2,4. Kemudian dia suruh tengok X pula. Kita pun tengok X pula. X duduk mana? X duduk di sini. Okey, kita tengok X duduk di kala berapa? Kala 3X ni. Okey, cikgu buat dengan tulisan lain pula. X ni duduk di kala 3. Okey. Bila X duduk di kala 3, maknanya X ini mempunyai 3 petala terisi dengan elektron. Petala pertama mesti sah ada 2. Sebab petala pertama boleh muat 2 je elektron. Petala kedua boleh muat 8. Petala ketiga, cuba tengok X berada di kumpulan mana. X berada di kumpulan 13. Maknanya elektrovalen dia 3. Oh, ni atom. Okay. Kalau dia jadi ion maknanya dia akan lepas 3 elektron ni, dia akan tolak 3A. Sebab elektrovalen 1, 2, 3 ni dia akan lepas E. Elektrovalen 5, 6, 7 ni dia akan terima E. Secara tak langsung X itu adalah logam lah. Aluminium tu logam. Jadi apa yang berlaku kat sini? Atom X itu akan lepaskan 3 elektron. So bila lepas, maka susunan elektron bagi, bila dia lepas dia akan jadi ion lah. Jadi susunan elektron bagi ion adalah 2.8. Okey, jadi di sini 2.8. Okey. Jadi tulis formula ion bagi W. Okey, ion bagi W pula. W duduk mana ni? Tengok W. Okey. W duduk di kumpulan 17. Okey, so kita pun tengok kala berapa? Kala 2.
Maknanya W ni susunan elektron dia ni ada dua petala terisi elektron. Petala pertama ada dua. Petala kedua tengok dia duduk kumpulan berapa? Kumpulan 17. Maknanya elektrovalen dia 7. Okey, ni susunan elektron bagi atom. Okey. Kemudian dia nak mencapai, bila dia nak jadi ion, cuba tengok ni, apa dia ni? Ion. Bila kita kata ion, ion ni susunan elektron dia oktet. Okey, ataupun duplet. Tu ion. Okey, oktet ataupun duplet. Okey, jadi kita tengok sini. Macam mana dia nak jadi oktet? Okey, macam mana nak jadi oktet ni? Nak jadi oktet. Nak jadi oktet maknanya dia akan terima satu E. Bila terima satu E, dia akan jadi 2 kapel. Oktet lah dia. Tetapi bila dia terima satu E, maka dia punya elektronnya bilangan E dah jadi 10. Okey, bilangan P masih lagi 2 tambah 7, 9. Jadi E lebih 1. Bila E lebih 1, maka W menjadi ion yang bercharge negatif. Jadi di sini bila ditanya, okey, tulis formula bagi ion W, maka formulanya adalah W tolak. Jangan lupa, kalau M mucung dia tajam ke atas, kalau W mucung tajam duduk bawah. Okey, jangan buat begitu. Bukan huruf besar. Cikgu pun dah tanya dah, cikgu bahasa Melayu awak. Okey, cikgu tanya cikgu Hasnah. Jadi Hasnah royak dah bahawasanya M besar ni supaya cikgu royak. M besar adalah mucung dia besar. W besar adalah mucung dia besar juga. Tapi mucung duduk bawah. Okey, tu kena ingat capital letter tu. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, nikel terkenal sebagai mangkin untuk tindak balas penghidrogenan di dalam pembuatan margarin. So, nyatakan unsur yang mempunyai sifat yang sama dengan nikel. Okey, nikel ini, kalau kita tak ingatlah dia duduk mana nikel ini dalam jadual berkala unsur, so kita tengok clue. Clue dia kata sebagai mangkin. Bila mangkin, maka nikel ini secara tak langsung kedudukan dia dalam jadual berkala unsur adalah di dalam unsur peralihan. Okey, kenapa? Sebab dia kata bertindak sebagai mangkin. Okey, unsur peralihan ni kena ingatlah ada 4 ciri istimewa dia. Boleh bertindak sebagai mangkin, nombor pengoksidan dia lebih daripada 1. Okey, dia boleh membentuk sebatian berwarna, dia boleh membentuk ion kompleks. Okey, tu ciri-ciri ataupun sifat istimewa bagi unsur kumpulan peralihan, unsur peralihan. Jadi di sini kita tahu nikel ni unsur peralihan bila dia kata bertindak sebagai mangkin. So kita tahu dia unsur peralihan. So nyatakan unsur yang mempunyai sifat yang sama dengan nikel. Bila sifat yang sama dengan nikel ni, maka kita kena cari unsur peralihan lah. Mana unsur peralihan dalam jadual berkala unsur? Kita pun tengok mana duduk di unsur peralihan U. Okey, inilah. Okey, unsur peralihan mana? Okey, sorry. U. Inilah U-nya. Duduk di unsur peralihan. Jadi jawapan dekat sini adalah U. Okey, apabila unsur Y bertindak balas dengan air, larutan menukarkan kertas litmus biru kepada merah terbentuk. Tulis persamaan kimia. Okey. Dia kata Y. Y duduk mana ni? Y duduk di unsur kumpulan 17. Maknanya Y ini adalah halogen. Y ini adalah halogen. Kita pun ingatlah. Kalau kita buat persamaan sebelum pada ni kan. Y ni kena buat Y2. Apa Y2? Sebab halogen ini hadir sebagai dwi-atom. Okey, so react dengan apa? Dia larut dalam air. So H2. Jadi kita pun ingatlah. Okey, bila halogen larut dalam air, dia membentuk 2 jenis asid. Asid yang pertama adalah HY. Asid yang kedua adalah HOY. HOY. Okey, ni asid Y,
Ni asid HOY. Okey, biasanya asid HOY ini dia boleh melunturkan. Okey, boleh melunturkan. Okey, kertas litmus. Kalau kita celup kertas litmus biru, dia tukar ke merah kemudian luntur sebab ada HOY. Jadi persamaan ni kalau kita ingat hok baru ni, kita boleh jawab lah. Y2 plus H2O hasilnya adalah HY plus HOY. Okey, ni kita panggil persamaan kimia. Okey, ada soalan nak tanya? Senyap sunyi belaka ni ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada? Okey, tak ada ya? Seterusnya unsur W dan unsur Y bertindak balas dengan ferrum membentuk ferrum 3 halida iaitu pepejal berwarna perang. Mengapa kedua-dua unsur ini mempunyai sifat kimia yang sama? Okey, so kita tengok unsur Y dengan unsur W. Di mana duduk unsur Y dengan unsur W? Duduk di kumpulan 17. Jadi Y dengan W ini samalah, duduk di kumpulan 17. Jadi unsur unsur dalam kumpulan yang sama ini mempunyai electrovalence yang sama. Electrovalence menentukan sifat kimia dia sama. Jadi bila dikata mengapa kedua-dua unsur ini mempunyai sifat kimia yang sama, maka kita boleh katalah kerana kedua-dua atom mempunyai elektron valence yang sama. Kedua-dua atom mempunyai electrovalence yang sama. Bila electrovalence dia sama, maka sifat kimia dia sama. Okey, kemudian unsur W lebih reaktif daripada unsur Y. Okey, terangkan pernyataan anda. So kita pun tengok W dengan Y. Okey, W dengan Y. Okey, so kalau kita tengok kat sini, W duduk atas, Y duduk bawah. Kalau susunan elektron, yang ni 2.7, yang ni 2.8.7. Apa yang kita tahu tentang unsur kumpulan 17 ini adalah bila electrovalent dia electrovalent dia 7, maka untuk mencapai susunan elektron oktet, bila dia combine dengan unsur lain, maka apa yang dilakukan oleh atom W adalah dia nak terima satu elektron supaya dia jadi oktet 2.8. Yang ni pun sama, dia nak terima satu elektron. Maknanya dia nak tarik elektron tersebut daripada unsur lain. Kalau dia combine dengan unsur kumpulan 1, maknanya dia nak tarik elektron daripada unsur kumpulan 1. Okey, bila dia tarik masuk dalam petala, okey, bila ditarik masuk dalam petala dia, maka dia akan jadi ion lah. Ion tu bila susunan elektron dia dah jadi oktet. Okey, jadi apa yang kita perlu tahu kat sini adalah atom W dengan atom Y dia nak terima elektron. Okey, jadi kalau kita banding daripada dari segi saiz, atom W dengan atom Y ini, saiz atom Y lebih besar. Jadi kita pun tulislah poin dia, terangkan mengapa. So yang pertama kita kata saiz atom Y lebih besar berbanding atom W. So bila besar, okay, dia nak tarik lah. Bila besar daya tarikan nukleus terhadap elektron. Okey, jadi daya tarikan nukleus terhadap elektron bagi atom Y lebih lemah. Bila saiz besar, daya tarikan nukleus terhadap elektron bagi atom Y lebih lemah. Dah lemah, maka susah bagi atom Y untuk menerima elektron berbanding atom W. Tu. Jadi kita nak terang, apa lebih reaktif?
lebih reaktif ini bila dia react dengan sesuatu unsur. Bila dia react dengan unsur lain, oleh kerana electrovalent dia satu, maka dia nak terima satu. Nak terima satu. Siapa nak tarik elektron daripada atom lain tu? Ni satu ni nak ambil daripada atom lain. Siapa nak tariknya? Nukleus nak tarik. Nukleus. Sebab nukleus charge dia positif. Positif. Nukleus nak tarik. Bila nukleus nak tarik, bila saiz besar. Nah ni poin yang pertama kita kata saiz besar. Bila saiz besar, maka daya tarikan nukleus terhadap elektron lebih lemah. Bila lemah, susah nak tarik. Maknanya susah bagi atom Y untuk menerima elektron. Okey, berbanding atom W. Bila susah, that's why lah unsur Y ini lebih reaktif. Sebab dia lebih reaktif. Okey, boleh faham tak situ? Boleh faham tak situ? Boleh. Boleh. Okey. Soalan ni kita boleh jawab dalam dua versi. Versi yang kedua kita boleh opposite. Kita nak ayat W. Kita kata apa dia? Poin pertama kita kata saiz atom W lebih kecil berbanding atom Y. Boleh juga. Dah saiz atom W lebih kecil. Okey, lepas tu kita start lah. Daya tarikan nukleus terhadap elektron bagi atom W lebih kuat. Dah kuat? Senang bagi atom W untuk menerima elektron berbanding atom Y. Tu. Kalau kita nak buat dari versi W. Kalau kita nak buat dari versi Y, ni cara dia. Dua-dua boleh. Okey, dua-dua boleh. Okey, so tak ada soalan, kita continue kepada soalan seterusnya. Okey, bandingkan takat lebur dan takat didih bagi unsur W dengan unsur Y. Unsur W dengan unsur Y. Okey, W duduk atas, Y duduk bawah kan? W duduk atas, Y duduk bawah. Okey, jadi kalau kita tengok dari segi takat lebur, takat didih, okey, takat lebur dan takat didih Y ni mesti lebih tinggi. Lebih tinggi. Bila dia nak takat lebur, takat didih ni, dia mesti nak tanya awak dari segi daya tarikan antara molekul. Ataupun dipanggil daya van der Waals antara molekul. Okey. Jadi bila saiz dia besar, saiz kecil, saiz besar ni, daya van der Waals dia lebih kuat. Sebab tu takat lebur, takat didih dia tinggi. Okey. Jadi bandingkan takat lebur, maka poin kita yang pertama, takat lebur. Pertama kita boleh kata takat lebur dan takat didih. Okey. Unsur Y lebih tinggi berbanding unsur W. Tengok cikgu tulis tu. Berbanding. Sebab apa? Sebab kita nak banding. Jadi takat lebur dan takat didih unsur Y lebih tinggi berbanding unsur W. Sebab soalan kita nak buat perbandingan. Lepas tu kita terik. Apa lebih tinggi? Kita pun start dengan saiz. Okey. Saiz. Okey. Kat sini kalau kita nak tengok unsur Y ni dengan W. W ni dia akan membentuk molekul. Y ni dia akan membentuk molekul dengan Y. Ni besar. Okey. Jadi kita ada molekul Y juga ni. Y. Ni kita ada molekul W.
antara ni kita panggil daya van der Waals. Okey, antara ni kita panggil daya van der Waals. Tu. Jadi yang kita nak lihat saiz molekul lah. Bukan saiz atom kat sini ni. Kita tak banding atom sebab dia adalah kumpulan halogen. Halogen ni dia exist as diatom. Jadi di sini bila kita nak cerita adalah saiz molekul. Kita stop mula-mula adalah Y. Saiz molekul Y lebih besar berbanding molekul W. Okey, so cikgu pada kat bawah ni. Okey. Kita nak oyak saiz. Okey. So, bila besar, maka pergi kepada daya. Okey. Oleh itu, daya van der Waals. Daya van der Waals antara molekul Y lebih kuat berbanding molekul W. So bila kuat, bila kuat, maka lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya itu. Dalam daya itu bagi molekul W2 berbanding molekul W2. Okey, tu. Poin yang keempat. Jadi oleh itu kita tengok ni. Skema kita. Takat lebur dan takat didih. Unsur W lebih. Lebih tinggi berbanding unsur Y lebih tinggi berbanding unsur W. Sebab apa? Sebab dia apa tu sebab kita nak oyak pasal terai. Terai ni kena oyak apa? Sebab yang pertama, saiz molekul Y lebih besar berbanding molekul W. Dah besar? Oleh itu, daya van der Waals antara molekul Y lebih kuat berbanding molekul W. Dah kuat? Lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya itu. Bagi molekul Y2 berbanding molekul W2. Boleh ke situ? Satu lagi kat sini kan? Ada kita boleh katakan lauk tak ingat sebab ni van der Waals ni kalau katakanlah salah eja, salah. Sebab apa? Sebab itu adalah nama. Jadi kalau kita tak ingat, tak confident untuk menulis nak menulis perkataan van der Waals tu dengan betul, maka kita boleh guna oleh itu daya tarikan antara molekul. Daya tarikan antara molekul. Y. Kita panggil daya tarikan antara molekul. Daya van der Waals itu adalah daya tarikan antara molekul. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Tak ada. Tak ada. So kalau tak ada, kita pergi kepada soalan seterusnya. Kau general dah setengah. Senyap ni. Jadual 2 menunjukkan nombor proton dan formula kimia bagi oksida untuk beberapa unsur dalam skala 3 dalam jadual berkala unsur. So, dia tanya kat sini, apakah maksud kala? Maksud kala ni boleh rujuk kepada buku teks lah. Kalau kita kata maksud-maksud ni, kita kena rujuk kepada buku teks. Apa buku teks kata tentang kala? Jadi kalau kita tengok dalam jadual berkala unsur yang dikatakan dengan kala ni, dah boleh kala ni.
baris mengupuk dalam jadual berkala unsur. Okey. Jadi kala ni apa dia? Baris mengufuk. Tadi pun ada kan awal-awal soalan tadi. Okey, baris mengufuk dalam jadual berkala unsur. Itu kita panggil kala. Okey. Kemudian soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Unsur magnesium, aluminium, fosforus, sulfur dan argon terletak dalam kala yang sama. Okey, so yang pertama sekali bila kita nak tahu kala, okey, kita tahu kala. Kala ni dia susun mengikut bilangan petala terisi elektron. Kalau bilangan petala terisi elektron dia sama, maka ia berada pada kala yang sama. Kita pun tengoklah bilangan petala terisi elektron bagi semua unsur ini. So magnesium susunan elektron dia 2, lapis 2. Aluminium 2, lapis 3. Fosforus 2, lapis 5. Sulfur 2. 2, lapis 6. Argon 2, lapis. Kita nampak gapo situ? Kita nampak gapo daripada susunan elektron? Kita nampak bilangan petala terisi elektron bagi setiap unsur dalam kala 3 adalah sama, iaitu 3. Sebab itu dia berada dalam kala 3. Okey. Jadi di sini bila ditanya, okey, unsur magnesium letak, okey, berikan sebab. Okey, kita ayat sebab tadilah. Kerana unsur-unsur ini mempunyai bilangan petala terisi elektron yang sama, iaitu 3. Bilangan petala terisi elektron yang sama, iaitu 3. Tulis susunan elektron bagi atom sulfur. Sulfur tadi berapa kita tulis dah? 2 lapis ne. Okey, so kita tulislah 2 lapis ne. Nyatakan kumpulan bagi sulfur. Kumpulan berapa sulfur? Okey. Nak dengar orang kecek attack? 16. Berapa sulfur? 16. Okey. Beri sebab kenapa 16? Atom sulfur mempunyai 6 elektron valence. Okey. Kumpulan 16. Okey, kenapa? Kerana atom sulfur mempunyai 6 elektron valence. Okey, betul? Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Apabila merentasi kala, sifat oksida berubah daripada oksida base kepada oksida amfoterik. Base kepada amfoterik. Kemudian oksida asid. Okey, kemudian dia kata pilih satu contoh. Okey, kita pun tengok kat sini. Okey, tengok kat sini. Okey, daripada susunan elektron kita boleh kategorikan, kita kena tahu hak ni. Aluminium saja kena ingat ni. Hak ni amfoterik. Dia panggil oksida amfoterik. Hak ni dia panggil oksida base. Hak ni dia panggil oksida asid. Okey. Jadi tu kita kena tahu oksida. Lepas tu bila kita tahu, kalau kita nak refer dengan yang kita belajar lagi, oksida base ni lagu mana? Oksida base ni kita boleh kata, okey, dia larut dalam ataupun bertindak balas, okey, dengan asid, tapi tidak dengan alkali. Hak ni pula dia bertindak balas dengan alkali, tetapi tidak dengan base. Hak ni pula bertindak balas dengan kedua-dua asid dan
kali. Okey tu. Okey, tu kita boleh dapat. Kita belajarlah. Okey, so seterusnya. Dia kata berikan contoh oksida asid, boleh ambil lah sama ada P2O5 ataupun SO2. Okey, boleh ambil mana-mana satu. Sama ada kita nak ambil P2O5 ataupun SO2. Amfoterik, kita pun tengok amfoterik. Dia bagi Al2O3. So, kita pun letaklah Al2O3. Kemudian, oksida base, dia bagi kat situ MgO. Dia bagi kat situ MgO. Okey, betul. MgO. Okey, selesai. Mengapakah argon tidak membentuk sebatian oksida? Kenapa argon tidak membentuk sebatian oksida? Okey, so kita tengok elektrovalen dia 8. Maknanya dia sudah mencapai susunan elektron oktet. Jadi di sini kalau kita kata mengapa argon tidak membentuk sebatian oksida? Kerana apa dia? Atomnya sudah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey. Bila dia dah stabil, maka kalau kita nak tambah lagi, kita boleh kata oleh itu atomnya tak perlu menderma elektron, okey, menerima elektron atau berkongsi elektron. Sebab nak membentuk sebatian ni dia ada dua. Sama dia melalui pemindahan elektron ataupun melalui perkongsian elektron. Kalau pemindahan, ada hok terima, ada hok lepas. Sebab itulah kita kata sini, kenapa argon tidak membentuk sebatian oksida? Kerana atomnya sudah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Kenapa kita kata perkataan oktet? Sebab elektrovalence dia 8. 8 ni oktet lah. Kalau 2 tu duplet. Okey. Lepas tu, dah oktet tak apa-apa. Jadi atom ini tak perlulah. Tak perlu lepas ataupun derma, tak perlu terima, tak perlu kongsi. Sebab itulah dia wujud sebagai monoatom. Dia tak react dengan apa-apa pun unsur kumpulan 18 ini. Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Tak ada Okey. Saiz atom adalah magnesium lebih besar berbanding sulfur. Magnesium lebih besar berbanding sulfur. Kita pun ambil Mg dengan S. Mg proton dia 12, S proton dia 16. Okey, betul ke tu? Kita tengok. Okey. Mg 12, sulfur 16. Okey. So, apa yang kita tengok kat sini, nak royak saiz besar, saiz kecil ni adalah kita nak cerita pasal daya tarikan nukleus terhadap elektron kan? Okey, so kalau kita tengok Mg ni, okey, atom dia ada 12. So, bilangan petala ada 3. Okey, ni. 2, 8, 2. 2, 8, ne. Hak ni, sulfur ada 16 proton dia. Okey, dia punya petala dia ada 3 juga. Jadi nak royaknya, hak ni 16 ni lebih kuat daripada 12. Jadi maknanya daya tarikan dia lebih kuat. Daya tarikan dia lebih kuat. Bila daya tarikan dia lebih kuat, maka elektron ditarik ke arah nukleus, saiz dia lebih kecil. Sebab tu kalau kita compare S dengan magnesium, saiz magnesium tu lebih besar. Lebih besar. Jadi bila kita nak cerita apa saiz dia lebih besar? Sebab terangkan ni kita nak lihat apa saiz lebih besar. Jadi poin kita yang pertama adalah kita nak cerita pasal proton lah. Yang pertama, bilangan proton bagi atom Mg lebih besar berbanding atom sulfur. Dah besar kat apa? Daya tarikan lah. Okey, maka
Oleh itu, daya tarikan antara nukleus dengan elektron bagi atom Mg lebih kuat bagi atom Mg lebih kuat. Okey, boleh. Jadi bila lebih kuat, maka elektron tertarik ke arah nukleus, maka saiz kohor kecil. Jadi kenapa dia kecil? Sebab proton dia lebih. Okey. Cikgu silap pula. Silap mana ni? Cikgu silap mana ni? Halo? Tu jadi banyak. Cikgu silap mana? Silap sini tak? Okey, cikgu silap situ. Bilangan proton bagi atom S lebih banyak ataupun lebih besar berbanding atom Mg. Cikgu silap sini kan? Mg. S tu lebih banyak. Oleh itu daya tarikan nukleus dengan elektron bagi atom S lah lebih kuat. Sebab itu saiz S tu lebih kecil. Okey. Ataupun kalau nak versi yang kedua, kita boleh katakanlah versi yang kedua. Kita boleh kata bilangan proton bagi atom Mg lebih kecil berbanding atom S. Okey, lepas tu yang kedua, ayat sama juga. Oleh itu, daya tarikan antara nukleus dengan elektron bagi atom atom M G lebih kuat. Okay. Boleh juga. Dua-dua boleh ni. Okey. So, ada soalan nak tanya lagi? Tak ada. So, tak ada, kita continue soalan yang ketiga. Iaitu jadual 3 menunjukkan 3 unsur X, Y dan Z dan unsur susunan elektron bagi atom tersebut. Cikgu, So, ya. bukan elektron bagi atom Mg lebih lemah ke yang tadi? Ya. Ya. Nasib baik. Ya. Ni lebih lemah. Tak. Lebih lemah. Okey. Tempat sini kuat dah kan? Ni lemah. Lemah. Bila lemah, tarikan dia tak berapa kuat lah terhadap elektron. Maka sebab itulah saiz dia lebih besar. Okey, bagus. Kadang-kadang cikgu ni tersilap juga. Jadi bila awak betul gitu, cikgu pun nampak lah cikgu tersilap kat mana. Okey, ada soalan lagi nak tanya ni? Ada lagi tak? Tak ada? Okey, so kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, yang ketiga dibagi susunan elektron bagi atom X, Y, Z. So dia kata berdasarkan jadual 3. Bandingkan kereaktifan unsur X dan Y. Terangkan jawapan anda. Okey. Jadi dia kata X dengan Y je. Jadi kita tahu tiga-tiga unsur ni elektrovalen dia satu. Jadi reaktif ni maknanya dia nak react dengan unsur lain. Maka bila satu, maka semua ni dia nak lepas elektron. Lepas belakang. Bila nak lepas, maka kita kena royak pasal saiz. Step yang pertama kena saiz lalu. Okey, saiz lalu. Jadi poin yang pertama kita boleh kata saiz lah. Saiz atom Y lebih besar berbanding atom X. Boleh? Okey. Oh, sorry. Kita tak boleh start gitu.
Kita follow soalan. Kalau tidak awak keliru pula. Okey, kita follow soalan. Soalan yang pertama banding. Hok mana lebih reaktif X ke Y lebih reaktif? X ke Y lebih reaktif? Right? X ke Y lebih reaktif? Dah siap ke belum ni? Y. So, poin pertama kita kata Y lah. Okay. Y. Ataupun kita buat unsur Y. Lebih reaktif. Berbanding unsur X. Poin yang pertama. Poin yang kedua, barulah kita pergi terai. Buat apa? Buat apa barulah kita pergi kepada saiz. Nak terai ni. Saiz atom Y lebih besar berbanding atom X. Dah besar? Dah besar? Bila besar? Daya tarikan antara nukleus dengan elektron valens lemah. Daya tarikan antara nukleus dengan elektron valens bagi atom Y lebih lemah. Kena ada perbandingan gitu. Okey, boleh Okey, so poin yang keempat. Bila lemah? Bila lemah? Maka lebih senang bagi atom Y untuk melepaskan elektron valensnya berbanding atom X. Boleh? Boleh kata? Cikgu tak nampak poin yang kelima ni. Sebab kita buat dah sini. Saiz atom Y lebih besar berbanding atom X. Okey, daya tarikan antara nukleus dengan elektrovalens bagi atom Y lebih lemah. Okey, bila saiz besar, maka daya tarikan dia lebih lemah. Okey, lepas tu maka lebih senang bagi atom Y untuk melepaskan elektron. Ataupun kita buat poin lagu ni. Sebab kita ada dah situ ni. Kita buat poin lagu ni lah. Okey, so kita letak sini poin 1 ni poin 2. Poin 2. Bila saiz besar, kita ambil poin 3 kat sini. Jarak. Bila saiz antara atom Y lebih besar berbanding atom X, maka jarak antara nukleus dengan elektron valens bagi atom Y lebih jauh. Jauh. Sebab apa? Sebab saiz dia tu. So, bila jauh, maka yang keempat, daya tarikan nukleus terhadap elektron valens bagi atom Y lebih lemah. Sebab jarak dia lebih jauh. Kena ada perkataan lebih-lebih ni sebab kita buat perbandingan. Lepas tu barulah poin yang kelima, maka lebih senang bagi atom Y untuk melepaskan elektron valensnya berbanding atom X. Jadi bila lebih senang, maka unsur Y itu akan jadi lebih reaktif berbanding unsur X. Jelas ke tak tu? Jelas ke tak? Jelas, cikgu. Jelas. Okey.
So kita pergi kepada soalan terakhir untuk kita bincang hari ini, itu soalan yang kedua. Cadangkan unsur Z. Z. Jadi kita tahu kan unsur kumpulan 1, kalau ni lithium, ni natrium, ni misilah kalium. Jadi soalan dia cadangkan nama unsur Z. So nama kita pun buatlah kalium. Okey. Dengan menggunakan simbol unsur, cadangkan yang dicadangkan, tulis persamaan kimia bagi tindak balas antara kalium dengan oksigen. So kita pun buatlah kalium dengan oksigen. So cikgu buat kat sini kalium react dengan oksigen O2. Hasil dia adalah K2O. Sini. Ni. Jadi kalau tak boleh buat K2O, kosong selalu. Kosong selalu. Tak ada markah. Sebab tu pentingnya, okey, formula bagi sebatian. Maka kita pun buat balancing. O ada 2. O sini 1. So tak 2 depan. Bila tak 2 depan, maka K dah jadi 4, letak 4 depan. Jadi bila persamaan kimia ada seimbang macam ni, dia akan jadi betul formula kimia untuk bahan, betul formula kimia untuk hasil satu markah. Balancing betul, markah yang kedua. Jadi 2 markah kat situ. 1 markah untuk cadangkan, maka dapatlah 3 markah. Okey, cikgu rasa cikgu nak berhenti setakat ni saja untuk hari ni. Okey, soalan seterusnya tu nanti kita akan bincang. Okey, tak ada dah sikit ya. Okey, soalan seterusnya kita akan bincang nanti ni lah, kita bincang sikit lagi hari Rabu nanti. So, tajuk ikatan kimia cikgu tak bagi lagi kan? Dok lagi. So, cikgu bagilah soalan super ni, lepas tu barulah kita buat modul cikgu bagi tu. Oh, Yoshi ni dah sampai ke modul? Ni tak ada soalan dah nak tanya ni. Cikgu nak pergi ke komputer cikgu. Ada soalan lagi nak tanya ni? Ada lagi tak? Tak ada dah? Tak ada cikgu. Tak ada. So tunggu sekejap ya. Cikgu nak pergi kat komputer sekejap.